Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Samsuddin selaku Imam dan Khatib kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Tugul Wahidin, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat kita lagi untuk salat Jumaat di bulan Sya'ban ini. InsyaAllah pagi program bulan Ramadan Surah An-Nur, InsyaAllah kita akan ada program seperti biasa. Setelah 2 tahun kita tidak program, InsyaAllah. Untuk makluman awal, Kak Surah akan mengadakan program berbuka puasa, bubur lampu, syahur dan tahlil seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi insyaAllah pada minggu depan pihak ini akan mengeluarkan borang di mana bermula daripada sekelas hati untuk tahlil, bubur lampu lebih kurang RM500 sebeliau dan buka puasa RM600 untuk sehari. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau yang nak berkongsi beramai-ramai untuk ambil 1 hari boleh, atau untuk ambil 1 jam. InsyaAllah pada minggu depan kami akan mengeluarkan borang untuk pendaftaran. Jadi cuba berdoa sama-sama agar kita dapat mengadakan majlis buka puasa di surau ini dan tarawih seperti biasa, seperti beberapa tahun yang lalu, seperti yang Ustaz cakap tadi. Jadi tak usah kisahlah dengan rapat sahur dulu, kita rapatkanlah jemaah kita ke surau yang jauh itu, dekatkan, yang datang seminggu sekali datanglah setiap hari. InsyaAllah surau kita dah besar. Kami seperti ahli terkuasa cuba mentadbir surau ini untuk kesihatan tuan-tuan dan puan. Jadi sekali lagi sekiranya saya ingatkan, tolong bawa sejadah pada hari ini. Ramai lagi yang tidak bawa sejadah, dan kalau ada yang semayang di belakang tapi pakai sekolah itu, tolong ke belakang surau supaya kiblat anda tepatnya. Karena situ saya tengok kebanyakan lagi pada kiblat tuan-tuan. Kami pihak pengusaha terpaksa mengingatkan tuan-tuan setiap Jumaat supaya semayang di bahagian belakang tempat yang kami dah tutup untuk tuan-tuan semayang. Jangan semayang jauh daripada surau agar surau ini agar tepat kiblat anda bersama-sama dengan imam, insyaAllah. Yang kedua, saya bagi pihak pengusaha amat kecewa sedikit. Mana dia anak-anak berumur 13 hingga 20 tahun. Hari ini cukup kurang anak-anak ahli karya. Marilah bawalah anak-anak untuk salat berjemaah, terutama salat Jumaat. Pada hari ini apa yang saya lihat, cukup kurang anak-anak kita, anak-anak karya berumur 13 tahun ke 20 tahun untuk ke surau. Ya tolong atuk-atuk, ayah-ayah, tolong bawa anak-anak. Itulah kasih tuan-tuan. Hari sama-sama kita imarah oleh sahabat. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
الحمد لله القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah pada hari ini ialah sabar dan syukur nikmat dalam ujian. Muslimin yang berbahagia, hari ini negara kita Malaysia, malah seluruh dunia, dilanda pelbagai bentuk musibah dan ujian yang menimpa umat manusia. Ada yang diuji dengan positif COVID-19, diuji dengan musibah banjir yang besar, peperangan, pembunuhan, kehilangan harta benda dan insan-insan tersayang, hingga menjejaskan sumber pendapatan dan sebagainya. Sebagai hamba Allah yang beriman dengan qada dan qadar, sudah semestinya kebergantungan kita hanya kepadanya. Justru sifat sabar amat dituntut dalam menghadapi dan menguruskan segala ujian yang menimpa. Malahan sifat syukur terhadap ujian juga memainkan peranan untuk menjadikan seseorang itu mempunyai tahap keimanan yang luar biasa. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, sifat sabar dan syukur adalah sebahagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Dengan bersikap syukur, manusia dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kenikmatan rezeki selama mana ia hidup di dunia ini. Tentunya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya merupakan kesenangan semata-mata. Kesusahan maupun kekurangan juga boleh menjadikan nikmat yang diberikan untuk menguji hati seseorang hamba. Bahkan dalam kesusahan sekalipun seseorang dapat merasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala apabila dihadapi dengan kesabaran dan syukur. Dan tingkat kesabaran yang tertinggi tingkatnya adalah sabar ketika ditimpa sesuatu musibah, penyakit, sama ada kematian, kecelakaan, kehilangan harta dan sebagainya, seperti mana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 177, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil. Orang-orang yang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan mereka itulah juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan dan keimanan seperti ini, maka seseorang itu akan tetap teguh dan kuat meneruskan kehidupan. Rentetan daripada situasi pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia, ada yang selamat daripada ujian dan ramai juga yang tewas serta menghadapi kesukaran melaluinya, tidak mampu menerimanya dengan hati yang tabah, mengalami kemurungan dan tekanan perasaan, sehingga ada yang mengambil jalan singkat untuk membunuh diri. Di sinilah terletaknya peri penting sifat sabar dan syukur untuk dipupuk dan disemai agar kita menjadi seorang mukmin yang sentiasa bersedia menghadapi apa jua kemungkinan,
Seperti kata pepatah, alah bisa tegal biasa. Maka sudah semestinya pelbagai ujian dan cabaran yang perlu dilalui di luar kebiasaan kita dalam norma baharu memerlukan kesabaran yang tinggi agar kita tidak mudah berputus harap dengan janji-janji Allah yang sentiasa dekat dengan hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Yusuf ayat 87, "Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun." Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan kufur, melainkan kaum yang kafir. Muslimin dirahmati Allah, bersabar dengan ujian merupakan perkara biasa dan hendaklah dipraktiskan dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang mukmin. Tetapi bersyukur dengan ujian yang menimpa dan terpilih untuk mengharungi ujian tersebut adalah perkara luar biasa yang perlu diwujudkan dalam diri di saat menghadapi kesukaran untuk hidup dalam norma baru pada hari ini. Hal ini kerana sifat syukur itulah yang akan membuat seseorang itu merasa tenang dan bahagia walau sedang diuji. Ini yang dikatakan rahmat di sebalik ujian yang menimpa. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Ibrahim ayat 7, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur nescaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabku amatlah keras. Satu kisah yang dinukilkan di dalam Al-Quran Nul Karim untuk menyedarkan kita agar kita mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi Ayub alaihi salatu wassalam diuji musibah yang berat, dijangkiti penyakit yang turut selama berbelas-belas tahun. Ada yang mengatakan selama 18 tahun lamanya, sehingga lemah seluruh tubuhnya, kesemua hartanya binasa, malah kehilangan seluruh ahli keluarganya, termasuk anak-anak isteri-isterinya telah meninggalkannya, melainkan hanya seorang sahaja yang bersama dengannya, yang merupakan cucu kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun beliau baginda diuji dengan kemiskinan, ketiadaan harta, bahkan beliau dibenci dan dijauhi oleh seluruh manusia. Pun begitu isteri dan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam tidak mengeluh, tidak berputus asa, apatah lagi menyesal dengan nasib yang menimpanya. Baginda tetap berzikir dan memohon ampun kepada Allah serta bersabar. Semangat Nabi Allah Ayub inilah yang perlu dijadikan contoh terbaik dalam situasi kita sekarang yang penuh dengan ujian dan cabaran hidup. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur." Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabar atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila ditimpa musibah, lidah mereka sering mengungkapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami telah kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita menghayati pengajaran untuk dijadikan pedoman hidup. Antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, umat Islam adalah bersifat sabar dan syukur sepanjang masa, kerana ianya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita mesti mempertingkatkan sifat sabar dan syukur dalam menjalani kehidupan seharian dengan suasana norma baharu yang pastinya penuh ujian dan cabaran. Ketiga, umat Islam jangan berputus asa dalam menghadapi apa jua keadaan sekalipun, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa dikurniakan kepada hamba-Nya yang bersabar dan beriman kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka pula yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Suratul Baqarah ayat 201.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلاله ملك المعظم سلطان سلنغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صالح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلنغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين الموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.